Pernahkah kita bertanya dengan jujur, mengapa orang Melayu yang berkongsi agama, rumpun dan sejarah yang sama sering kelihatan berpecah? Mengapa isu kecil mudah membakar emosi, sementara isu besar yang menyentuh masa depan bangsa sering berlalu tanpa kesatuan? Soalan ini bukan bertujuan menuding jari kepada sesama sendiri, tetapi untuk menelusuri satu realiti sejarah yang jarang dibedah secara mendalam. Realiti tentang bagaimana orang Melayu pernah dipecahkan secara terancang. Jawabannya membawa kita ke zaman penjajahan, ketika kuasa besar seperti United Kingdom di tanah Melayu dan Netherlands di Nusantara tidak hanya datang dengan senjata dan kapal perang, tetapi dengan satu strategi licik yang lebih berbahaya, strategi memecahkan manusia dari dalam. Mereka memahami bahwa bangsa Melayu tidak mudah ditundukkan secara kekerasan kerana ikatan agama, adat dan kebersamaan yang kuat. Maka jalan paling berkesan bukanlah peperangan terbuka, tetapi menghancurkan kesatuan secara perlahan dan senyap. Strategi ini tidak berlaku dalam sehari atau setahun. Ia dibina melalui sistem pendidikan, pentadbiran, ekonomi dan naratif sosial yang disusun rapi. Orang Melayu tidak dihapuskan tetapi dilemahkan, tidak dimusnahkan tetapi dipisahkan, dipisahkan daripada ilmu, dipisahkan daripada ekonomi, dan paling berbahaya dipisahkan sesama sendiri. Apabila sebuah bangsa mula bertelagah tentang perkara kecil, mereka tidak lagi sempat melihat siapa sebenarnya yang menguasai struktur besar. Bayang lebih dah menyedihkan, Nirada. Kesan strategi ini tidak berhenti apabila penjajah meninggalkan tanah ini. Ia terus hidup dalam bentuk perpecahan dalaman, kecurigaan sesama sendiri, dan kegagalan membina kekuatan kolektif. Video ini bukan untuk mengungkit dendam sejarah, tetapi untuk membangkitkan kesadaran. Kerana selagi kita tidak memahami bagaimana kita pernah dipecahkan, selagi itulah kita akan terus mudah dipecahkan. Korang pernah terfikir tak, kenapa negara kita dinamakan Malaysia? Nama tu nampak simple, tapi sebenarnya ada sejarah yang sangat menarik dan penting di sebaliknya. Pada zaman dahulu, sebelum tahun 1963, kita dikenali sebagai Tanah Melayu. Tapi bila Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung dengan Tanah Melayu, satu nama baru diperlukan. Nama yang melambangkan penyatuan seluruh kepulauan Melayu. Akhirnya para pemimpin memilih nama Malaysia. Malay mewakili bangsa asal di rantau ini. Dan SIA pula diambil daripada perkataan Asia. Tanda kita sebahagian daripada benua besar yang berbudaya kaya. Namun yang menarik, pada masa itu ada juga negara lain seperti Filipina dan Indonesia yang kurang setuju. Sebab mereka rasa nama Malaysia terlalu umum. Tapi Tunku Abdul Rahman tetap teguh. Sebab baginya, nama ini lambang maruah dan identiti baharu bangsa kita. Dan pada 16 September 1963, nama itu diisytiharkan secara rasmi. Sejak hari itu, Malaysia bukan sekadar nama, tapi satu simbol kebanggaan seluruh rakyat yang bersatu di bawah satu bendera dan satu jiwa. Simpan video ni sekarang sebab semua rakyat Malaysia wajib tahu sejarah sebenar. Nama negara kita. Jangan lupa komen sejarah apa korang nak aku ceritakan seterusnya. Dan follow TikTok ni supaya korang tak terlepas kisah penting tentang Malaysia. Malaysia, negeri yang dikenal sebagai Tanah Melayu. Tapi kenapa? Ada 3 suku utama, Melayu, Cina dan India. Jawabannya bukan sejarah alami, tapi strategi penjajah. Cina dibawa masuk ke Lombong Timah. India dijadikan buruh ladang getah. Semua demi ekonomi Inggris. Bukan demi rakyat, bukan demi tanah ini. Hari ini mereka hidup bersama, tapi warisan itu berasal dari rencana, bukan pilihan. 3 bangsa, 1 tanah, tapi sejarahnya penuh luka yang jarang dibicarakan. Strategi penjajah memecahkan orang Melayu dilaksanakan melalui beberapa lapisan yang saling berkait. Pertama ialah pemisahan sosial dan peranan ekonomi. Orang Melayu dibiarkan kekal sebagai petani dan nelayan, terikat dengan ekonomi secara diri, manakala peluang besar dalam perdagangan, perlombongan dan industri moden disalurkan kepada kelompok lain. Ini bukan kebetulan tetapi strategi supaya orang Melayu tidak memiliki kekuatan ekonomi yang mampu mencabar kuasa penjajah. Apabila ekonomi lemah, suara juga menjadi lemah. Kedua ialah pemisahan melalui pendidikan. Sekolah Melayu diwujudkan tetapi hanya pada tahap asas. Ilmu tinggi, sains, teknologi dan pentadbiran moden tidak diberikan secara menyeluruh. Orang Melayu diajar cukup-cukup untuk menjadi pekerja, bukan pembuat keputusan.
Dalam jangka panjang, ini melahirkan jurang keyakinan diri dan kebergantungan kepada pihak lain. Penjajahan minda berlaku apabila satu bangsa dibiasakan untuk merasa tidak layak memimpin. Ketiga ialah memecahkan Melayu sesama Melayu. Bangsawan dijarakkan daripada rakyat biasa. Ulama dipisahkan daripada pentadbiran. Negeri dilagakan dengan negeri. Perbezaan kecil dibesarkan supaya menjadi jurang. Apabila orang Melayu sibuk mempertikaikan sesama sendiri, mereka tidak lagi bersatu menentang ketidakadilan yang lebih besar. Ini adalah inti kepada strategi pecah dan perintah. Buatkan yang dijajah saling mencurigai, sementara penjajah kekal sebagai pengawal keseimbangan palsu. Lebih halus daripada semua itu ialah penciptaan naratif negatif. Istilah seperti Melayu malas, Melayu tidak pandai berniaga, dan Melayu tidak sesuai memimpin bukan fakta, tetapi propaganda. Namun apabila ia diulang dalam sistem, tulisan dan percakapan harian, ia mula dipercayai, malah oleh orang Melayu sendiri. Inilah kejayaan terbesar penjajah. Apabila yang dijajah mempertikaikan nilai dirinya sendiri, tanpa dipaksa. Orang Cina itu lebih berjaya kerana mereka ada hubungan secara langsung dengan Cina. Jadi banyak perdagangan itu dengan negara Cina. Dan kemudian orang Cina bersama orang Eropah menggunakan kapal api. Jadi orang Melayu lewatlah menggunakan kapal moden. Orang Melayu terpaksa memberi tumpuan kepada sungai selepas itu. Jadi perdagangan di laut itu sudah kalah lah. Sebab itu kita dapati orang Melayu kemudian berpindah ke kawasan pedalaman. Orang British buat kesilapan bila mereka mula-mula datang. Mereka ingat orang Melayu dari dulu lagi adalah petani. Bukan. Orang Melayu itu adalah pedagang. Mereka duduk di kawasan pantai. Pada tahun 1885, orang di New York sudah kenal orang Melayu. Mereka panggil orang Melayu sea nomads. Mereka sudah sampai ke situ dan sampai ke Madagaskar di Afrika. Kerana perdagangan itu, bahasa Melayu kemudian begitu berpengaruh. Sehingga bila Indonesia, masa itu Hindia Timur dipanggil, ingin mencari bahasa kebangsaan, walaupun penduduk di situ kebanyakannya orang Jawa, mereka pilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Sebab orang Melayu sudah biasa merantau. Tapi mulai lebih kurang pertengahan abad ke-19 dengan beransur-ansur orang Melayu berpindah ke kawasan ke dalam. Jadi dan bagi orang Melayu juga, tebing kanan dan kiri tak sama dengan buku geografi kita. Geografi itu menghilir kanan kiri. Bagi orang Melayu mengulu kanan kiri. Macam di Perak adalah beberapa tempat tu diberi nama kanan kiri ya. Kalau kita tak faham ini tak sama dengan buku sejarah, buku geografi itu. Kita boleh buat silap lah. Nak pergi ke apa saya selalu botol kanan botol kiri. Nak pergi botol kanan, pergi botol kiri. Mengulu kanan kiri. Dan di Kuala Lumpur, di Sungai Kelang ini, orang Melayu dapat menguasai perdagangan sepanjang sungai ya. Sehingga jalan kereta api disiapkan. Kemudian kereta api merosakkan penghidupan orang Melayu. Dulu pedagang ya, di laut, kemudian kalah pada kapal api, masuk ke sungai, kemudian datang kereta api, sungai pun hilang. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita fahamlah apa sudah berlaku. Dari sudut macam yang
penempatan orang Cina di bandar-bandar. Ya, itu perniagaan di bandar-bandar itu kerana perkembangan lombong biji timah itu pertama. Kemudian getah, dan orang Cina ini sebab lebih memberi tumpuan kepada perniagaan, jadi mereka duduk di satu tempat, ya, semakin ramai dan perniagaan semakin berkembang, jadi tempat di mana mereka duduk itu menjadi bandar. Hari ini penjajah secara fizikal sudah lama tiada. Bendera kita berkibar. Tanah air kita ditadbir oleh anak bangsa sendiri. Namun persoalan yang lebih penting perlu ditanya dengan jujur. Adakah kita benar-benar bebas daripada strategi yang pernah memecahkan kita? Atau tanpa sedar, kita masih menghidupkan semula pola lama itu melalui perpecahan dalaman, pertelingkahan yang tidak berkesudahan, dan kegagalan untuk bersatu atas perkara yang lebih besar? Sejarah bukan untuk disalahkan semata-mata, tetapi untuk dijadikan cermin. Bangsa yang memahami bagaimana ia pernah dilemahkan akan lebih berhati-hati agar tidak dilemahkan sekali lagi. Orang Bermayu tidak kekurangan jumlah, tidak miskin nilai dan tidak lemah dari segi potensi. Apa yang sering menghalang kebangkitan ialah perpecahan, rasa curiga, dan kegagalan melihat kekuatan sebagai satu kesatuan. Kesedaran ini bukan bermakna menolak kepelbagaian pandangan atau perbezaan pendapat. Sebaliknya, ia menuntut kematangan untuk berbeza tanpa bermusuhan dan bersatu tanpa menghapuskan identiti. Penjajah dahulu menang bukan kerana mereka lebih ramai, tetapi kerana mereka lebih memahami psikologi manusia. Jika hari ini kita masih berpecah kerana isu kecil, maka strategi itu sebenarnya masih berjalan. Walaupun tanpa penjajah, maka jalan ke hadapan bukanlah dengan menyalahkan masa lalu, tetapi dengan memutuskan kitaran lama. Dengan memahami sejarah, memperkukuh ilmu membina ekonomi, dan paling penting, memulihkan kepercayaan sesama sendiri. Kerana bangsa yang bersatu bukan sahaja sukar dijajah, tetapi mustahil untuk diperdaya.